الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. الفاضل المحترم وإمام أهل جدك وسورة روضة para alim asatizah dan haji dan hajah sahabat jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 شهرا. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia panggil apa tuan-tuan? Masa ni, detik masa ni terus berlalu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha. Kalau kita nak kira masa, kita ambil masa dia. Duduk kira masa, kira masa. Masa tetap berjalan. Dia saat tu second. Kita nak kira dia dah masuk second. Sunaiyah yang kedua. Dia tak ada kita boleh kira yang pertama. Bila nak kira dia yang pertama dah masuk yang kedua. Dan masuk kira kedua dah kira. Jadi tak sempat nak kejar masa. Jadi Allah bagi suatu ketetapan di dalam surah Taubah, surah yang ke-9, juzuk yang ke-10, ayat yang ke-36, muka surat 192 ataupun 98. Nanti tuan-tuan semak. Ayat 36 surah Taubah, surah yang ke-9. Inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah. Uslub, bentuk tuan-tuan. Dia perkataan ni dia terdiri daripada makhraj. Itu. Dah sebut benda dah.
Lepas daripada kha tu dia tu bunyi, lepas tu dia ada waw dengan dengan mati lah. Lepas tu dia bentuk pada huruf. Lepas huruf dia jadi kalimah. Lepas kalimah dia jadi jumlah mufidah. Lepas jumlah mufidah jadi uslub. Lepas uslub dia jadi balaghah. Senang ni tuan-tuan, yang kita boleh bercakap ni tuan-tuan, asalnya itu je. Tapi Allah jadikan manusia ni tuan, itik ayat Allah cakap ada bahasa ni. Kita pun pelik. Water ayat tu main kopak, ayat kopi. Nah ayat apa, ayat kopak, apa benda ayat kopak, dia tak reti kita. Mana benda sama tapi bayan. Ar-Rahman 'allama al-Quran, khalaqal insan 'allamahu al-bayan. Antara tanda kasih sayang Allah pada kita adalah Allah cipta kita jadi manusia. Lepas tu Allah bagi suatu kebolehan al-bayan. Cerita apa yang ada dekat hati ni. Tak letak tu ada, dia akan jadi oh sedih. Tak boleh nak cerita. Jadi yang ni syukurlah Tuhan. Jadi uslub Allah jadikan Quran daripada bentuk tata bahasa, nahwunya, uslubnya kita tengok. Okey. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahra. Itu jadi tilawah haram tak pasal tanding. Walaupun tak pandai kan, letak jadi. Tapi makna dia tak tahu. Apa makna dia? Bentuk sudah dah. Fi kitabillah. Pattern dia sama, usulnya sama dengan Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Oh sama. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12. Pattern dia sama. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Inna 'iddatash shuhur. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan 'inda Allah. Boleh tak? Dan kalau kita boleh terima redha menjadi Islam, tuan-tuan, aku suka itu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tu pengumuman ucapan kita cakap itu. Jadi ni tahun berapa bulan ini? 15 Januari. Sesiapa yang sebut 15 Januari dia tak akan jadi kafir. Takkan jadi kafir ya? Siap? Cuba tak apa lah. 15 Januari 2020 kafir. Oh, sudah. Berapa? Masihi. Mana ada? Tak kafir. Tak kafir. Boleh sebut. Tapi kalau orang kata kita hijrah berapa? Ah, 12 Jumadil. Itu nampak macam baru masuk Islam. Macam ni daripada pergi mana ni? Baru tak, kita tak katalah kafir tadi kan. Oh, sebut 15 tahun tapi yang 12 yang ni. Jadi gitu tak berlaku secara spontaneous. Tidak tadi tak kira. Tak jadi gitu. Kena fikir dulu ni aku dulu Islam. Jadi nak ingat balik macam pernah Islam dulu. Pernah menggunakan takwim ni sebagai agenda tuan-tuan, kehidupan. Ranah kata cakap tu. Tapi ini keputusan yang dibuat, bukan saya. Bukan saya mari mana-mana ini keputusan maka tak. 1440 dah lama dah tuan-tuan. Keputusan ni bahkan Allah sebut awal lagi, sebelum tu lagi. Yang hijrah ni tuan-tuan, kemudian kita akan pergi. Jadi bilangan berapa kena setuju semua? Mesti 12. Allah kata 12. Tak kira Masihi ke, hijrah ke, tamil ke, apa-apa mesti cukup. Itu ada perkiraan yang standard. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran. 12 syahran, 12 bulan. Bulan ni
Tuan, bulan. Kita ni perkataan bulan ni tak nampak jelas. Bulan yang mana satu? Bahasa Inggeris dia nampak juga. Moon dengan month. Kan moon di langit moon. Month sudah yang kita kira kat langit. Kita bulan ni tuan, kat langit pun bulan. Lepas tu datang bulan, setiap datang bulan tu pun bulan juga. Datang bulan. Kalender pun bulan tuan. Kuih bulan pun macam bulan. Yang seronok berpolitik pun bulan juga. Jadi tak nampak yang mana satu bulan yang dimaksudkan. Ni orang bulan, ni orang angkasa bulan, pernah pergi ke pun. Jadi bulan ni lain dalam bahasa Arab. Bulan yang di langit sana dipanggil Al-Qamar. Dan bentuk dia berubah tuan-tuan, mengikut keadaan dia. Al-Qamar tadi, kemudian watilkal ayyamul dawa, kemudian berubah-ubah tu. Tapi bulan yang nak dimaksudkan di sini bukan bulan di langit. Tak ada, dia akan pergi syahra. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Jadi syahrun tadi bulan yang diperkirakan mengikut detik masa pula. Waktu pula. Iaitu bulan yang okey, boleh? Okey, sikit. Okey. Sebab kita nak tahu tu tuan-tuan, sebab ada benda pekerjaan yang perlu dilaksanakan mengikut waktu dia. Fi kitabillah. Fi kitabillah, banyak ayat yang Allah akan tetapkan suatu benda, maka Allah kata fi kitabillah. Benda ni tuan-tuan ada dan ada ketetap. Dia bukan kitab macam ni. Bukan macam tuan-tuan jumpa, alhamdulillah, tuan-tuan satu usaha untuk membersihkan kawasan, lepas tu jumpa Al-Quran yang kering. Itu fi kitabillah tu. Tapi kalau lah begitu tuan-tuan tengok mukjizat Al-Quran tadi kan dia kering. Oh tuan-tuan, mana dia, yang hebatnya Al-Quran tadi pada keringnya mukjizat, tak basah. Dan satu lagi, bagaimana kita manfaatkan, isikan kandungan. Antara hebatnya madu ni, nak tahu madu original tuan-tuan, simpan lama mana pun dia takkan rosak. Kalau original, tapi manfaat daripada madu ni bukan kerana simpan lama. Oh tuan-tuan simpan lama tak jadi apa, betul tak? Oh saya ada madu original, mana tanda? Oh 100 tahun, tapi tak guna, jadi apa? Dia dalam botol nak tunjuk bahawa lamanya Quran apa ni, madu ni dah original daripada berapa tahun dah, tak pernah rosak. Tapi makan tak? Tak makan. Jadi mana faedah madu tu tuan? Ni nak tanya orang rumah kita, betul tak? Madam, nak tahu madu original kena tanya dia. Kalau dia mengamuk, itu madu original. Ada setakat dia senyum buat balik ni madu apa ni? Ni tipu dah. Itu tak ori. Buat balik yang ori tu. Piring macam-macam. Kita tak nak cerita panjang lah, kita nak ringkas. Boleh? Fi kitabillah, mana benda ni termaktub. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Maka kena puasa. Tak puasa tuan-tuan, usung letak dalam jenazah. Memang kita akan cari siapa-siapa yang tak puasa kena letak dalam jenazah. Sebab puasa adalah ketetapan Allah. Yang tu je lah, yang lain tak ada. Ada satu lagi yang apa ni, mencuri, tak? Tu pun mandi jenazah tu tuan. Sebab tu tuan-tuan, ada orang makcik ni, anak dia kerja amah dekat hospital. Saya pun tak tahu grade dia macam mana. Lama dia kerja. Jadi orang tanya makcik, nenek dah peringkat lama dia. Ni anak ni kerja mana? Hospital. Lama 20 tahun, 30 tahun. Lepas tu jawab dia apa? Lama dah. Rasanya jadi doktor kot. Lama dah. Orang ketawa dia tuan-tuan, sebab dia punya expectation dia tinggi kepada anak dia ni. Lama kakak berkemah dan makin lama makin cerdas, kerja hebat kan. Doktor lah. Doktor kan. Orang kata mana? Itu dia kata doktor ni kena ngajar. Memang dia lama dah kerja hospital tu. Memang dia doktor. Orang ketawa dia pun tahu orang ketawa. Dia kata mutra tengok pemandu van jenazah. Berapa lama dia kerja menjadi pemandu van jenazah? Lama dia bawa van jenazah. Lama-lama dia jadi apa? Jadi jenazah, betul ke tak? Sedap mandi orang. Kita bukan nak bincang, kita nak bincang tentang ketetapan fi kitabillah, benda yang Allah termaktub. Dan inna
Innas salata kanat lil mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang yang mukmin adalah suatu ketetapan kitab yang Allah telah tentukan waktu. Okey, boleh. Kau tuan-tuan sembahyang subuh di awal sangat. Dan mari-mari dekat Nabi lah. Nak macam mana pukul 1 minit pun bangun tuan. Terkejut guru. Oh Allah. Itu dah lah mari saya tersilap jadual kan. Ni mari ingat. Sempat dah ni. Jadi kena tetap waktu tuan. Ni awal sangat tadi ni sembahyang ni. Dok kita 8 minit dah Ustaz. Enjak betul tak? 8 minit kalau dulu terlewat sangat dah tuan-tuan. Jadi benda tu ketetapan. Benda yang kena belajar, benda yang ditetapkan fi kitabillah. Okey. Sekarang ni kita dah ada 10-12 bulan. Januari hingga Muharram kan habis dengan yang tu Zulkaidah, Zulhijjah, Zulkaidah, Zulhijjah. Yang tu habis dengan November, Disember. Kena pastikan cukup 12 maka Allah iktiraf tuan-tuan. Tapi benarkah tuan-tuan Masihi tadi 12 bulan? Saya belajar sikit-sikit je, bukan pandai pun tuan. Mandai-mandai je. Saya tak pandai pun tuan. Mandai. Bila belajar takwim ni, macam-macam jenis takwim ada. Ada seorang tu dia nak ubah takwim ni, dia buat sebulan kita tetap ada 4 minggu je. Daripada 1 hingga 7, 15 hingga 14. Tu senang je. Sebulan ada 28 hari je, senang. Masuk 28 terima gaji. 29 30 tak ada. Oh, dia pun susung tu dan dapat orang, tapi ada lebihan. Ada lebihan sebab setiap bulan tu ada 2 dengan 3 dia bawa yang tu extra month. Oh, yang tu untuk cuti tahunan. Kan tu dapat cuti tak tahunan? Dapat juga. Jadi jangan apa kisah tuan lah. Oh, cukup juga. Jadi selepas 12 bulan bekerja dengan 24 hari bulan, oh, settle yang akhir tu, oh, semua stop pun. Tapi tak boleh ikut. Sebab dia ada satu sistem, dia panggil sistem peredaran matahari dengan sistem peredaran bulan. Okey, yang tu. Jadi sekarang ni Gregorians ada berapa bulan? Dia bermula Gregorian ni ialah dengan bulan yang pertamanya March, berakhir dengan bulan Disember. Tak ada 2 bulan. Dia hanya 10 bulan sahaja. Dan jadi 12 tu dipanggil bid'ah. Siapa-siapa yang ikut ni tuan-tuan, tambah lagi bagi setengah aliran dan dia kata ni berlaku suatu bid'ah dalam fikiran mereka. Sebab dia mula dengan March, dewa April, dewa Mei, nama dewa-dewa dia ada. Oh, sekali letak nama Raja Juli, agung dia, August tu, dia kisah, dia letak gitu je. Kalau ada saya macam ni, magic letak nama bulan tu. Tengok kuasa yang ada pada masa tu. Letak. Maka March sampai Disember je. Tambah lagi, lepas tu baru tambah. Iaitu bulan yang ke-11 nya bulan Januari dan bulan yang ke-12 nya bulan Februari. Oh, ni menarik ni. Jadi sekarang ni yang kita berada ni bulan yang pertama ke bulan 11? Bulan 11 ni tuan-tuan. Dah lah sesat. Menyesatkan pula dan tak tahu benda. Ya Rabb. Oh. Sebab kita dah ikut norma ni lama dah. Dah tak jadi norma baru. Dulu norma baru. Sekarang ni norma tu dah jadi sebati dengan itu. Maka berlaku dia panggil apa? Evolusi. Perubahan sikit. Bukan revolusi. Tak boleh lah tu orang marah ni. Sikit je serta kan. Okay, jadi akhirnya nak suruh suatu peristiwa tadi meriah tuan-tuan. Dengan adanya program-program, adanya waktu tertentu, maka dia akan letak setiap bulan tu ada peristiwanya. Oh, kena reka. Antaranya mereka akan cari letak suatu peristiwa kelahiran Nabi Isa. Bila Nabi Isa lahir? Tak sambut Christmas hari tu. 25 Disember kan saya bagi hari tu banjir. Kita pun 18 bulan ke 19 bulan banjir. 19. Dan lepas tu saya kena ingat nak balik kampung 21 bulan. Kenduri kahwin tak boleh. Lepas tu balik juga 25 tu ada kerusuhan umrah. Dan ini nak bagi tahunya tuan-tuan, 25 Disember tu ditetapkan sebagai kelahiran Nabi
Nabi Isa. Nabi Isa lahir bukan bulan 12. Musim banjir, musim apa ni? Salji bukan. Dia lahir pada musim kemarau, musim panas, yang musim masa tu tanah tengah nak masak, dah masak dah. Wahuzzi, maka Allah perintahkan Siti Maryam supaya goncangkan pokok kurma tadi supaya jatuh. Bulan lain tak jadi. Tapi nak sebut nak buat suatu program tadi, klien dia tu nampak meriah. Kalau Islam ada apa ni, Maulidun Nabi, kalau Islam ada apa tu dipanggil malam Lailatul Qadar, ada dia pun kena buat. Saya tak masa tu Christmas. Hatta kalau ada lagi, kena tambah lagi. Februari nanti kita akan sambut 14 hari bulan Februari ada apa? Valentine Day. Hari mengingati kekasih, kena beli bunga roh. Datuk takkan tak celebrate. Mereka kena buat benda tu. Sehingga saya pun terkejut, ada hari tandas sedunia. Saya tak ingat hari tandas sedunia ni, hari bapak ni jatuh pada hari sama. Tak ingat. Tapi hari ibu, hari pekerja 1 Mei. Ada hari ibu kena ada, hari kekasih kena ada. Rupanya hari kekasih itu adalah memperingati bagaimana umat Islam dibunuh di Sepanyol, betul tak? Jadi saja-saja tuan, boleh nampak macam saja. Okay. Jadi sebenarnya bulan Masihi tadi bukan 12, dia adalah 10. Tapi nak suruh bahawa ketetapan tadi 12, maka ditambah lagi 2. Maka selari dengan yang Allah sebut. Allah sebut betul, dia pun kami 12, jadi pakai itu 12. Maka kita pun merdeka pada 1957 bulan Ogos 31 tanggal. Kita ingat tanggal ni buka baju, betul tak? Sebab dulu tanggal tu detik masa. Kalau budak-budak sekarang tanggal 30, tanggal bahasa kita dah berubah, betul? Tak faham. Tanggal 31 bulan Ogos 1957 adalah hari kemerdekaan kita, dan ditetapkan oleh seorang yang alim dalam bab falak, Abdullah Fahim, datuk kepada Tun Abdullah Badawi. Bukan calon-calon tuan-tuan. Dia ada berapa orang yang faqih dalam ni, Syekh Adi tuan-tuan. Tak ada. Maka dia melihat untuk negara tanah Melayu ni, tanah air ni, maka dia letakkan mengikut falak. Tarikh kemerdekaan mengikut tarikh falak. Jadi 31 Ogos tu tarikh falak ke tarikh Masihi? Masihi. Kalau tarikh falak dia kena jadi ialah tuan-tuan 5 Safar 1377. Tak apa, equivalent tu boleh lah, bersamaan tak ada masalah. Bersamaan. Tapi kena ingat dah yang 5 Safar 1377. Mana tahun depan kita akan sambut bila? Next year. Nak sambut bila? Kalau kita bangga sangat bahawa kita merdeka mengikut lunas-lunas, mengikut takwim, maka kita kena sambut bila? Iaitu pada 5 September 5 Safar 1378. Dan begitulah seterusnya. Yang lain tu sama lah macam kita kata. Ada orang tanya saya, Ustaz, nak pergi umrah ni, nak masuk bulan Ramadan, nak sponsor sana, tahun ni puasa bila? Ya Allah, tak habis-habis lagi puasa bila. Tak tahu lagi tuan, lama dah puasa, tahun ni puasa bila? Bila puasa? Saya kata macam tak tahun lepas dah puasa. 1 Ramadan. Satu Ramadan. Nak satu. Yang satu lagi. Jadi yang tu jadi payah tuan. Kita tahu ni kalau sebut 1 Ramadan dia rasa macam tak kemas. Kena sebut 5 April. Okey, betul-betul. Jadi kita puasa ni kerana 5 April ke 1 Ramadan. Bersamaan tak salah tuan, tapi kena ambil ketetapan mahir dalam perkara tadi. Okey, bismillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Dalam bentuk 12 bulan itulah menjadi detik masa hari penciptaan langit dan bumi serentak, universal, tuan-tuan. Cuma dia punya nisbah dan ratio, dia panggil ratio. Tempat kita tuan-tuan jam je gini-gini, tapi tempat lain pun jam sama, tapi jarak masa kita ingat kita duduk sini 10 tahun, 100 tahun. Rupanya kat sana kan tak sampai pun sepagi pun, sepetang pun tak. Kejap je. Tak, 100 tahun tu dia kena 1000 tahun baru sehari. Sampai apa sekali tuan tahu.
kena kawal sikit tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang ni supaya kita dapat hidup lama lagi. Kita ni umur pendek orang yang COVID pula. Tak cukup 1000 tahun. Dan rupanya 1000 tahun kita hidup di dunia ni hanya satu hari sangat. Mana hari juga dia guna, minggu juga dia guna, bulan juga dia tahun. Tapi dia punya bukaannya luah di sana. Sebab dunia ni terlalu kecil sikit ada pusing, laju sangat. Bismillah, boleh? Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Yang kena tahu tuan-tuan, hari ni sebelum keluar tu saya minta ada orang jaga pintu tu, tanya dia berapa bulan-bulan haram dalam Islam. Kalau tak boleh keluar, hafal tu. Dengar kuliah, saya pun tak boleh ingat. Jadi kena ingatlah ini ketetapan Allah. Allah kata nak ambil kisah kalender mana pun bakal lah. Tak kisah, hamba tak kisah. Tapi tak tahu langsung tentang yang Allah letak nilai pada bulan-bulan. Jadi ada bulan yang bebas, ada bulan yang Allah haramkan. Ada 3 bulan yang tersusun, dan ada satu lagi bulan yang berpisah. Campur yang itu jadi 4 bulan yang itu, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga Muharram. Itu 3 bulan dah. Zulqa'dah kenapa? Mengambil inspirasi daripada amalan Nabi Allah Ibrahim lagi, dulu lagi. Bukan mari ini tu ada Nabi Muhammad kita island terus, tak ada hubungan kain pun dengan Nabi-Nabi lain. Oh, Nabi duduk, lepas tu fikir buat-buat kata. Tak. Nabi lahir tu, orang dah tahu Nabi lahir tu pada 12 Rabiul Awal. Betul? Tak ada lagi tarikh 12 Rabiul Awal masa Nabi lahir. Tak ada dah. Sebab tarikh tadi diguna pakai tuan sejak Nabi Allah Adam dan Nabi Allah Ibrahim tu. Sebab Nabi Allah Ibrahim tu dah tengok dah matahari, dia tengok dah bulan, dia tengok dah bintang, semua dah tengok dah. Allah dah bagi dia ilmu dia. Maka ada hari-hari yang Allah tentukan tadi. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas wa laysa al-birra an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullah la'allakum tuflihun. Ayat 189 daripada surah Baqarah, muka surat 29. Yas'alunaka 'anil ahillah. Kamu Nabi ditanya oleh sahabat kamu di Madinah. Benda ni berlaku pada 7 hari bulan berapa tak tahu. 7 hari bulan, dalam bulan tu seorang sahabat ni dia tengok bau ni halus, lepas tu besar kan gitu. Dan hari ni kan dah masuk 12. Mana dah bila tengok bulan semalam tu dah dekat nak penuh dah. Esok 13, 14, 15 dah masuk air putih lah. Masuk air putih kita akan buat puasa dah. Oh, jadi yang tanya ni siapa dia? Mu'az bin Jabal. Dirakamkan dalam surah Baqarah ni pertanyaan dia, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kamu tentang pembentukan anak bulan ni setiap bulan. Kenapa jadi gitu? Oh, kata Buya Hamka, soalan ini tidak sepatutnya ditanya. Tak patut ditanya. Nabi bukannya seorang ahli falak atau astronomi. Oh, soalnya saya mendengar begitu bicara. Oh, padahal tak pernah dengar pun bicara Buya Hamka. Yang selalu saya dengar adalah Sidi Fadil. Allah yarham. Dia kan selalu berkata, oh gitu. Oh, so no. Jadi tuan-tuan, geram. Tuan-tuan ada kesempatan dengan Buya Hamka, Pak Zabah, lagi lah hebat. Maka katanya tidak cocok. Dia tak cocok belum? Tak cocok ni. Tanya soalan begini tidak cocok. Dah cocok? Tak cocok. Cocok itu suntik. Dah suntik belum? Tak cocok tanya begitu. Oh, jangan ditanya Nabi kan. Sebab Nabi bukannya diutuskan untuk cerita ahli falak gini tentu. Tapi jawapan Allah beri. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Kalau kamu nak tahu, patutnya Nabi akan cerita ini bulan, ini bumi, ini matahari. Oh, Nabi pun buat satu astronomi tu. Ada dia tutup bilik, kita pancarkan lilin ataupun torchlight, maka nampak bayangan tadi letak pada bulan. Begitu.
Oh, Nabi tak buat gitu tuan. Kalau buat apa kata, oh ni ajaran apa? Oh, tak dibikin orang. Maka begitu sekali. Maka Nabi tak cerita tu. Nabi cerita hasil natijah kepada penggunaan tu. Qul hiya mawaqit. Katakanlah wahai Muhammad kepada yang bertanya tadi, iaitu dia menjadi tanda waktu bagi manusia. Manusia bukan orang Islam. Linnas, semua manusia. Kan orang Cina, orang tu ni. Tahun lepas orang Cina dia bagi tahu kalender dia tu, tahun tu sekian nama. Tahun ni lain. Tahun ni harimau. Hari-hari mau dakwah. Hari-hari mau sebut kebesaran Allah. Hari-hari mau sebut bahawa manusia makhluk ni tak ada kuasa. Hari-hari sebab harimau. Tahun lepas lembu. Bodoh. Tahun lepas kan kita kata 2 dos ikut lengkap. Tahun ni kena tambah pula ikut lagi. Jamil, Abang Jamil malam ni malam isteri pertama. Esok isteri kedua ingat cukup dah. Ada 3 Abang Jamil. Esok malam yang ketiga. Bagi itulah sampai Abang Jamil mampus. Abang Jamil kurang-kurang Nabi dah tuan-tuan. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, dia menjadi tanda kepada waktu yang kita nak buat. Dan yang paling besar sekali lah apabila kita nak laksanakan suatu ibadat namanya hajj. Haji kan. Oh, saya ini sepatutnya dah pakai ihram dah. Sebab 12 bulan itu kena pergi dah. Allah dah geka ni semangat tu nak sambut tahun baru 1 Januari tu. 31 Ogos tu hari Jumaat tu serabut dah pukul 6.30 dah sampai dah. WhatsApp kata kena tangguh. Aduh. Kita berdoa supaya benda ni tidak hanya mimpi-mimpi je. Sebab semua dah buat dah tuan. Nak pergi 12 bulan settle dah. Nampak Waisak dah buat. Boleh pergi ke tak? Oh, siap kata Ustaz, kalau lah kita pergi awal sedikit. Kalau main buah kalau kan sampai habis buah kalau. Jikalau abang menyayang rindu sebutlah. Nak kalau abang sayang ni abang nak main kat orang lain nak sayang apa benda. Jadi benda tu kalau tak ada kan. Maka akhirnya tuan-tuan 1 Januari tu kita nak sambut. Orang kita pun dengar pagi tu telefon sana tak angkat, saya malah orang cuti. Ya, tapi kita kena bagi tahu jemaah kita tu. Oh, pakak tanya, seorang tu telefon saya pagi daripada Kelantan. Ustaz, jemaah dia di plate Samsung. Kita buat orang tembak. Aduh tuan-tuan ni. Jemaah saya nak buat haji kan. Kita buat dia orang tembak. Teguh tuan-tuan. Nak tembak siapa? Tak apa. Orang yang larang pergi haji ni, pergi umrah ni, tembak. Tanah lah. Kita sabar. Kita santau dulu. Kita santau. Siapa? Saya tengah cari lagi siapa-siapa yang pandai santau. Santau. Benda lain boleh buat yang ni. Masa ni nak hantar santau ni tuan. Tak buat juga. Jalan sikit-sikit santau nak minum air. Ni masa ni. Tak buat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, menjadi suatu benda yang besar kan, haji, agenda besar. Jadi itu ada orang tanya saya, kenapa Ustaz tak termasuk dalam mereka yang berkumpul di Mawimpi untuk hantar memorandum kepada yang di Pertuan Agong dan lain-lain. Saya tak hadir. Saya sebut fatinun likulli musibatin fi malihi. Fatinun likulli musibatin fi malihi. Kita ni, saya sendiri pun jadi cerdik, jadi pandai bila ada suatu musibah yang mengena dengan harta benda, mal, duit. Jadi rugi lah. Kita dah setakat rugi dalam 500,000. Mari saya dekat lain, saya 1 juta, yang lain 2-3 juta habis. Dia 3 rugi. Dia nampak apa rugi tu. Maka dia kena minta supaya benda ni dilaksanakan. Wa idza usiba fi dinihi lam yash'ura. Tapi apabila kena pada agamanya, mereka senyap. Jadi sekarang ni umrah yang orang tu sibuk-sibuk ni nampak macam agama tapi tak nampak agama. Dia lebih pada perniagaan. Yang tu jadi tu. Yang agama ni yang soft ni. Yang soft duk ini ni tuan-tuan. Tuan-tuan kita kena kekalkan soft ni tuan. Macam ni. Kalau perlih dah rapat dah itu lantak dia lah. Dia tak takut pada kuman yang halus ni. Ni bahaya kuman ni tuan. Jadi kita harap tuan-tuan surau ni, saya dah pergi beberapa surau, dah tazkir dah supaya kekalkan SOP ni. Kalau boleh sampai akhirnya ni.
Selama-lamanya pun boleh. Sebab kita dah berubah sikit-sikit, lama-lama kita dah biasa lah. Dulu kan kita pakai kalender hijrah dulu. Lepas tu bila kita merdeka, kita guna kalender Masihi. Dulu kita menulis Jawi tu kan. Kita tulis Watikah Pelantikan dengan tulisan Jawi tu 1971 kita ubah, kita buat tulisan Rom. Lama-lama tak jadi. Tak apa tuan. Yang ni insya-Allah tuan kekal. Tak ada orang nak kita kena kekal. Yang ni anda kehendak raja, nak kehendak. Yang ni insya-Allah. Jadi yang tu pula kan. Tak ada orang pun nak bersemangat nak bagi tahu bila lagi tuan. Kalau hujan 2 hari cukup tuan. Luar biasa hujan. Hujan cukup 2 hari dan peristiwa tadi disebut sebagai hujan yang luar biasa pun berlaku musibah. Kita dah 2 tahun tuan. Dalam keadaan itu tuan rasa ada tak musibah yang kita akan terima? Kerana lain sangat, beza sangat, luar biasa sekali. Takkan tak ada fikir, jangan marah pula dia bisa Nabi lah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati, yang 4 tadi ialah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang satu lagi yang ni Syam, ajak saya makan terus tuan. Ni special tuan, roti kahwin. Saya nak roti canai kahwin. Roti canai kahwin, ada orang tak tahu roti canai kahwin apa dia. Roti canai kahwin tu satunya telur, yang satu lagi tak ada telur. Itu pun tak terfaham dah. Kahwin dah tahu roti canai. Jadi begitulah tuan. Yang satu lagi adalah bulan Rajab. Jadi cukuplah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sedikit yang kita boleh faham tentang konsep masa yang Allah nak kita faham adalah bulan mana tu pandai-pandai kamu kira dah 12, tak salah tuan. Tapi yang mesti ada dalam bulan tadi, mesti kena tahu, mesti mahu faham adanya bulan ni dan tidak boleh dilakukan peperangan. Kerana mulianya bulan tadi untuk orang melakukan amal ibadat Zulqa'dah, Zulhijjah dan nak balik. Lepas tu lama sikit, maka bulan Rajab adalah bulan untuk melakukan satu lagi amalan, nama dia umrah di bulan Rajab. InsyaAllah tuan-tuan boleh berhubung dengan kita punya wakil. Itu nampak macam nak tu, tapi makna dia kena bagi tahu antara amalan yang tu beramal dalam bulan Rajab, iaitu melakukan bulan lain kita sibuk tuan kan. Lepas tu saya pelik, ada seorang jemaah telefon, ustaz saya nak pergi umrah bulan Rajab. Saya apa benda dia ni? Gila bulan lain. Tak, bulan Rajab adalah bulan mulia dan masa tu target dia tahu kelebihan dia tuan. Jadi begitulah kita susun hidup kita jadi mengikut ketetapan yang Allah telah sebutkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Macam tak buat hati je ni. Okeylah, minta maaf lah, saya bukan pandai sangat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.